Aziz, Ya. kelihatan begitu apa Aziz kalau belum puasa kan nampak Aziz macam Ustaz Adam nampak macam tu, macam watak-watak begitulah. Nampak. Sebab saya pakai baju kurta kan. Oh ya. Kan bila saya pakai baju kurta saya rasa macam saya Ustaz Adam lah. Oh. Mana Nur? Nur Hidayah. Oh, Nur Hidayah dekat sini. Tapi tak, kita bukan nak cerita pasal drama Nur kat Ya. sini Suraya. Kalau ada nampak di atas meja kami macam apa tu? Okey. Al-Quran. Kalau kita di Malaysia ni, kita mengikut resam Utsmani, betul? Kalau kita nak baca Quran, kita ada teknik-tekniknya. Kita ada resam Utsmani je lah kalau kita tengok dekat dalam Quran. Dan kalau kita baca Quran, kita mungkin ada Quran yang tulisan Jawi saja. Ataupun tulisan bahasa Arab saja. Lepas tu ada yang mungkin ada dia punya terjemahan dan sebagainya. Saya tak tahu anda di rumah bagaimana pilihannya. Wow. Ada orang di studio. Ya Allah, lama tak jumpa tetamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang sebenar-benarnya ya. Silakan. Apa khabar? Baik. Sila. Dayang, khabar Dayang? Ya, Bro, boleh ambil sikit ni. Boleh ambil. Kita sediakan sanitizer. Ya, silakan bro. Kita bersama dengan Prof Madya Dr. Abdul Rauf Tan Sri Hassan Azhari yang ingin bercerita hari ini kalau kita cakapkan tadi mengenai resam Utsmani. Dan hari ini kita ada Al-Quran Al-Karim Mushaf Taisir. Jadi mungkin Prof ceritakan sedikit bagaimana tu? Alhamdulillah. Al-Quran Taisir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali nak tanya dulu penonton ni. Ya? Jawab kat kita rumah dah tu. baca Quran ke belum hari ni? Kalau dah angguk. Ya, yang pertama sekali dah baca Quran ke belum? Harap-harap kita dah baca lah sebab kita sembahyang subuh. Ya. Mesti kita baca surah Al-Fatihah, kita baca surah-surah yang pendek, ayat lazim. Baik. Yang pertama sekali kalau kita nak lihat Dayah dan juga Aziz Al-Quran Al-Karim Mushaf Taisir. Bermakna Mushaf Taisir ini kita keluarkan satu Al-Quran yang dia kecil. Boleh kita bawa dan kita mudah. Kita nak merujuk apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran ini daripada sudut tajwidnya. Dan paling penting adalah satu ciri dalam Al-Quran ini adalah terdapat waqaf dan ibtida'. Okey. Ini saya rasa saya nak berpegang satu. Kalau kita tengok kat sini dia bukan setakat ada waqaf ibtida', ada resam Utsmani juga. Ada tajwid, ada az-zikir lah. Al-Mizan dan juga Al-Quran Taisir. Betul. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih dalam lagi, mungkin kita boleh cerita apa beza Quran ini dengan Quran lain. Alhamdulillah, bagus Aziz. Ni orang baca Quran ni dia mesti tahu. Dia nak lagi tahu. Gitu. Orang yang baca Quran mesti tahu. Sebab apa? Bila kita nak baca Quran ni, kita kena pastikan yang pertama sekali Quran itu adalah resam Utsmani. Ya, betul. Resam Utsmani apa dia? Satu kaedah penulisan yang ia berbeza daripada tulisan Arab biasa. Berbeza. Sebagai contoh, kalau tulisan Arab biasa kita tulis dengan beberapa perkataan, contohnya dengan ta marbutah. Contoh nama Hidayah. Dia ta marbutah hujung dia. Tapi resam Utsmani ada perkataan itu seperti rahmat, ditulis dengan ta maftuhah, ta terbuka. Ini salah satu contoh. Satu contohlah. Satu contoh. Dan banyaklah kaedah dia. Baik. Yang kedua dalam Al-Quran ini yang paling penting saya mengasaskan adalah daripada sudut waqaf dan ibtida'. Mungkin Hazib pernah dengar waqaf tidak? Waqaf tidak tu adalah antara dia punya tanda-tanda kan? Baik, itu yang biasa kita lihat. Tapi macam mana kalau ayat itu panjang? Mana kita nak berhenti? Betul. Saya nak kongsi sikitlah. Bila cakap pasal tu, saya selalu macam baca Quran kadang-kadang tak cukup nafas kan. Kita cakap, alamak tak sampai hujung lagi ni. Betul. Betul. Kita akan stop. Tapi takut juga maksud dia lain. Dulu, masa kita belajar dulu, kita baca belum habis dah tanya ustaz ni nak berhenti kat mana. Betul tak? Betul. Sebab masalah waqaf tidak ni masalah yang orang tak pernah terfikir macam mana kita nak selesaikan orang yang tak faham bahasa Arab. Tetapi dia kena berhenti. Sebab nafas kita macam mana pun adalah terhad. Kita tak mungkin. Ada tu salah satu ayat dalam surah An-Nisa 8 baris tak ada tempat berhenti. 5 baris tak ada tempat berhenti. Panjanglah. Panjang.
So kita menggunakan kaedah warna. Okey. Okey. Kaedah warna. Adakah warna hijau dan juga warna merah ni mungkin kita boleh zoom sikit? Zoom. Kita Kita tunjuk. ada contoh rasanya untuk Ini adalah surah An-Nisa. Mungkin kita boleh zoom sikit. Kita An-Nisa. tunjuk kepada penonton-penonton. Itu nampak tak? Kalau ini dalam Al-Quran Al-Karim Mashaf Taisir, kita ada tanda-tanda merah dan juga hijau. Mungkin Prof boleh cerita merah tu apa? Merah tu apa? Hijau tu apa? Betul Baik. Yang pertama sekali, kalau kita kat jalan raya, kita berhenti mesti dekat Merah. Betul. kita nak mula mesti dekat hijau. Hijau. Ni kita konsep Senang. ini kita gunalah. Maknanya bila orang baca Quran ayat ni, dia jumpa saja warna merah, dia boleh berhenti. Sebab tanda yang ada ni, apa tanda Al-Quran ni Haziq dan Hidayah? Iaitu kita ada tanda jim. Kita ada tanda sod lam ya. Yang Kita hujung ada tu ya? tanda qaf lam ya. Kita ada tanda mim kecil. Kita ada beberapa tanda yang lain. Betul. So, nak sampai ke tanda ini kadang-kadang Panjang. nafas kita tak sampai. Tak sampai. Ya, Nak tunggu tanda ni, tak sampai-sampai. Ya. Kita kena berhenti. So, kita buat kaedah ini supaya orang boleh berhenti dengan betul. Nampak merah je boleh berhenti. Merah boleh berhenti. Tapi bukannya diwajibkan berhenti. Betul. Bukannya Kalau perlu orang berhenti. nafas panjang, boleh macam jalan Haziq je. nafas panjang, boleh jalan je. Betul, Haziq ni boleh ni. Nafas dia panjang ni. Allah. Hidayah lagi nafas panjang. Biasa tak? bercakap. Biasa Tengah mengandung sekarang ni, Prof. Ya Allah. Bagus. Okey. Sekarang ada audio kita nak tunjuk ni, Prof. Okey. Contoh. Apa kata penonton kat rumah Dalam tengok surah sekali? At-Taubah rasanya. Ya. Jom kita tengok contoh membaca Quran Taisir. خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Alhamdulillah. Sedapnya Ini bacaan. dibaca oleh rakan saya Syekh Bilal. Di Terengganu. Ya. Dia rakamkan malam tadi. Dia merupakan pelajar PhD dalam bidang pertanian di Universiti Malaysia Terengganu. Membacakan surah At-Taubah. At-Taubah, Muka ayat surat 206, 206. ayat yang ke-118. Betul. Jadi kalau kita lihat tadi, dari perbacaan tadi, berhentinya sedap bunyi. Okey. Dia punya tajwidnya kena. Betul. Kalau kita lihat Haziq dalam ayat ini, mungkin boleh ambil gambar sikit. Okey. Kita ada lebih kurang 3 baris. Okey, saya tunjuk. Saya tunjuk. 3 baris. Daripada mula sebelah kiri itu. Sebelah kiri, Atas sekali. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Okey. Itu baru satu. Stop satu Tempat tu. stop. Merah Nampak tak? Bila Nampak. kita ada merah, Ni yang merah ni. maka kita akan berhenti di situ. Okey. Ini maknanya merah je kita Berhenti. Kalau tak ada tanda ni, orang nak cari kat mana nak berhenti. Betul. Sebab dia panjang. Wakaf yang ada disediakan adalah baris yang ketiga. Okey. Ini baru baris satu. Okey, setelah kita berhenti dekat merah, kita tengok sebelum. Okey. Okey. Jom kita tengok balik. Kita zoom Tengok balik. balik. Zoom balik. Okey. Kita ambil balik. Ada hijau tak dekat situ? Ada hijau. Sebelumnya ada hijau tak? Tak ada. Ambil sebelum. Sebelum ada hatta. So kita ambil sebelum. Kita ambil sebelum. Hijau sampai ke merah balik. Sampai ke merah balik. Okey, nanti kita ambil hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum. Sampai sini. Okey, sampai situ. Okey. Jadi kalau dah berhenti di sini, kita start balik sebelum. ni. Ambil yang sebelum dia. Wa dhaqat alaihim. Macam tu.
Oh, jadinya kalau kita berhenti di merah, kita kena cari hijau yang sebelum untuk sambung. Betul. Bukannya daripada Hijau merah selepas. tu. Tak ada. Bukan pada merah tu kita sambung Tak terus ada. tu. Kita ambil sebelum. hijau. Tapi sangat senang untuk difahami lah saya rasa. Prof. Sebab kita menggunakan dua kaedah sahaja. Iaitu yang pertama sekali, sekiranya terdapat warna merah, maka situ kita boleh berhenti. Dicadangkanlah. Kalau orang nafas panjang, dipersilakan. Kemudian kita nak mula ambil sebelum. Kita ambil sebelum. Jadi kita takkan berhenti sambil lewa lah. Kita takkan berhenti dekat tempat-tempat yang maksudnya lain jadinya. Betul. Kan? Ini bukan kita pada pandai buat berhenti ni. Kita dah dengar daripada Qari Mesir, Khalil Husari, Muhammad Siddiq Manshawi, Mustafa Ismail, dan beberapa buku kita dah buat kajian, dan ini merupakan satunya kaedah yang pertama di dunia yang saya buat. Pertama di dunia yang meletakkan cara kita nak berhenti dan memulakan bacaan. Ya, saya pun betul, tengok setuju. Setuju Sebab sama dengan saya. Kita selalu tengok Al-Quran tag kan kalau yang di rumah. Kita tengok mungkin dia berwarna-warna dan sebagainya. Tapi ini pertama kali saya punya persoalan terjawab. So, saya tak tahu nak berhenti dekat mana. Saya tak faham masalah. Itulah dia, orang baca Quran itulah masalahnya. Dia macam mana pun dia perlukan wakaf yang kita kena pilih. Inilah dia pilihan kita. Bukan setakat berhenti, apa-apa saja info-info terkini. Sekali lagi saya bagi kepada anda, ini musurat pertama sekali. Dekat kulit kita dah tunjukkan ini siap ada macam mana makhrajnya. Bagaimana tajwidnya. Ya, betul. Tebal nipis nak baca tu. Betul. Semua ada dekat sini. Betul. Jadi Prof mungkin boleh ceritakan sedikitlah mengenai apa yang ada dalam tajwid-tajwid. Yang pertama sekali, Aziz dan juga para penonton dan hidayah, ya. Apa yang paling penting untuk orang baca Quran ni, apa dia nak tahu? Yang paling penting ada 6 perkara. Okey, ini kena ingat semua. 6 perkara ni kalau kita boleh dapat faham, kita boleh baca 6 perkara ini, insya-Allah kita boleh baca dengan betul. Apa dia? Yang pertama sekali, panjang dan pendek. Betul. Dua ada harakat. Ayat yang ada panjang, ada ayat yang 2 harakat, ada ayat yang dibaca dengan 4, ada ayat dibaca dengan 6. Itu yang pertama. Yang kedua sekali, kita kena tahu tebal dan nipis. Sebagai contoh, huruf ra dibaca dengan tebal waktu dia berbaris di atas. Tapi kalau kita matikan huruf ra, macam contoh khabirun, tebal. Khabirun, qadirun. Tapi kalau kita wakaf, qadir, jadi nipis. kena jadi nipis. Tak boleh qadir. Tak boleh qadir, tebal. Qadir jadi nipis. Satu, apa dia? Panjang pendek. Yang kedua, tebal nipis. Tebal dengan nipis. Yang ketiga yang kita perlu tahu adalah tempat berhenti dan tempat memulakan bacaan. Merah hijau tadi. Merah hijau. So kalau kita tahu 6 perkara ni, insya-Allah kita boleh baca dengan betul. Kaedah nak tahu, kadang-kadang banyak nama, mad badal, mad lazim, itu sunat. Tidak wajib kita tahu. Yang penting kita tahu tebal nipis, panjang pendek, dan juga wakaf dan ibtidah. Inilah kesempurnaan dalam sesuatu bacaan Al-Quran. Dan kita difahamkan juga ada 2 teknik baru, iaitu Az-Zikir dan juga Al-Mizan. Jadi mungkin Prof boleh cerita sikit bagaimana teknik baru. Dalam kesempatan yang ada ni, Az-Zikir ni apa dia kita lihat. Iaitu satu kaedah yang saya lihat orang masalah sangat nak mulakan ni, iaitu pada hamzah wasal. Hamzah wasal ni apa dia? Huruf alif yang di atasnya ada kepala sad. Kita nak mula u, nak mula i, nak mula a. Kalau kita baca macam dalam Fatihah kita biasa ihdinas siratal mustaqim, sebab dah tahu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tapi dalam contoh kita lihat, dalam contoh kita mungkin buka muka surat 188. Okey. Dapat mungkin boleh Ishtara. Surah At-Taubah juga. Aziz tunjukkan. Sebelah kiri ni ni. Ni. Mungkin boleh shoot sikit. Okey. Ni. Kita depankan sikit lagi. Yang ni baris sederik dengan dia. Sederik dengan dia tu ada kepala yang mula-mula. depan tu Oh ni. Tak tahu tu ish ke ash ke ush ke. Inilah masalahnya. Jadi Az-Zikir ni peringatan, kita memperingatkan orang. Sebelah kiri kita tulis apa barisnya? Ishtarau.
Okey, jadinya. Okey. Okey, tunjuk. Boleh zoom lagi tak? Okey, macam ni. balik. Saya tunjuk kepada anda. Okey. Okey, kalau kita tengok dekat sini, alifnya ada sod kecil di atas. Itu maknanya hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Dan dia tak ada baris lah. Kita tak tahu dia A ke I ke I. Waktu nak mula ni masalah. Okey. Kita nak baca dengan A ke macam sedap je. Ashtara macam sedap juga. Tapi di tepi ni, Tapi baca Quran tak boleh sedap-sedap. Betul. dan ditunjukkan dah. Barisnya adalah di bawah. Dan diberitahu dah kat sini. Jadi untuk kita sambung, mulakan ishtara. kita nak baca ishtara ni, kita baca ikut apa yang ditulis di tepi Ishtara ni. bi ayatillahi thamanan qalila. Mana kena mulakan ishtara. Ini adalah salah satu benda yang memang persoalan kita setiap kali baca Quran. Sebab inilah masalahnya, kita tandakan semua yang mulanya kita tandakan kepada Quran ni. Ya. Supaya orang tak ada salah. Dia baca sedap. Ash ni sedap juga ni. Ush pun macam betul. Ush pun macam sedap. Ish pun rupanya ish. Satu lagi kita tengok dalam surah Yusuf. Okey. Surah Yusuf. Muka surat apa? Surah Yusuf selepas at-Taubah lah. Okey. Muka surat 236. 236. Okey. Surah Yusuf ayat okey ada. Ada dua. Uktulu. Ada dua kat situ. Itu dalam sudut bacaan lain lah. Yang ni Tapi baris nak hadapan mula. Okey, nak mula macam mana? Cuba kita zoom sikit je. Okey, kita zoom lagi. lagi. Saya tunjuk kepada anda sekali lagi. Alright ni. Okey, perkataannya di sini. Kita nak baca aqtulu ke iqtulu ke uqtulu. Ni Kalau tanda rasa sod sedap kecil ni. sedap macam iqtulu macam sedap sikit. Tapi tak boleh, ya. Kita kena baca mengikut kaedah Pergi dia. ke tepi sini. Nampak dah ada tanda kat tepi ada dot tu. Uqtulu. Dia tanda hadapan. Uqtulu. Ya. Jadi inilah dia kaedah az-zikir. Iaitu kita berikan peringatan kepada orang supaya orang merasa confident. Kita baca Quran ni ada satu perkara kita kena rasa confident dalam diri kita supaya ini tak kita baca uqtulu ke iqtulu ke aqtulu kita tak confident. Sebenarnya saya rasa benda ni memudahkan untuk kita, untuk ramai orang awam yang tak belajar bahasa Arab secara dalam supaya dia boleh membaca yang pertama sekali tentang waqaf dan ibtida. Jadi dia boleh tahu sebab nafas kita macam mana pun dalam kajian saya nafas kita paling banyak pun antara 9 hingga 12 perkataan. Itulah paling panjang lah. Paling panjang. 12 atau 9, 12 maksimum kita kena cari berhenti. Macam mana pun kena cari. Kalau tadi kita ada al-zikir. Al-zikir. Sekarang ni ada satu lagi al-mizan. Al-mizan. Al-mizan tu macam mana? Al-mizan ni untuk orang nak menghafal Al-Quran. Iaitu kita tandakan macam mana tu? kita tandakan pada perkataan merah di hujung setiap ayat. Okey. Merah di hujung setiap ayat. Yang dekat nombor tu. Ini maknanya cerita lain. Ini hujung cerita. Hujung cerita. Hujung cerita. Maknanya kalau dia nak baca Quran sampai hujung cerita, maka dia boleh berhenti di situ. Jadinya selepas tu akan start cerita lain. Cerita lain. Ini macam tanda merah tu. Ada nampak di skrin sekarang yang merah tu maksudnya dekat hujung setiap nombor tu lah kat mana nak berhenti tu. Ini adalah tanda untuk kita mungkin tak tahu tafsir Al-Quran tersebut. Jadinya kita akan tahu setiap ayat dalam Al-Quran adalah sebuah cerita. Betul. Dalam satu surah Hidayah Dazik dalam satu surah kadang-kadang dia ada 10 cerita. Dalam satu surah dia ada 5 cerita. So kalau orang nak menghafal ataupun nak membaca tafsir mengikut cerita-cerita tertentu, dia boleh mengikut kaedah inilah sebab kita berikan warna merah itu untuk penghujung cerita. Kemudian selepas merah tu cerita yang baru. Maknanya menghafaz mengikut cerita. Betul. Bukannya mengikut jumlah ayat ataupun jumlah juzuk. Betul. Dan memudahkan dia untuk memahami cerita itu. Kadang dalam surah Hud contohnya. Surah Hud kita ada cerita tentang Nabi Nuh. Kita ada cerita tentang Saleh, Shu'aib, Nabi Shu'aib. dan semua. Kemudian kita ada tentang cerita tentang Lut. So cerita-cerita itulah yang kita cuba beza-bezakan supaya orang boleh cuba memahami maksud ayat itu. Saya jadi sangat menarik. Inilah dia itu dinamakan mushaf tafsir. Baik, jadi tafsir ni apa maknanya hidayah? Tafsir ni maknanya mudah.
mudah, taisir. Dipermudahkan. Maknanya Prof ingin memudahkan kita untuk baca Quran. Ya, dan ini dibuat dengan katanya dengan penuh cinta lah ya, sebab buat research dan sebagainya. Bukan katanya ya yang pertama kan kau tanya saya ya, ini pertama kali saya jumpa Mushaf Taisir ni di mana macam memudahkan kita untuk nak stop dekat mana, dekat maksudnya apa sih perkara-perkara yang common. Tajwid itulah. Terutama musim PKP ni kan. Orang duduk rumah. Macam mana nak dapatkan ni Prof? Quran ni sebab rasanya ramai kita di seluruh Malaysia yang sedang menonton Urat Kopitiam ni nak dapatkan Quran Mushaf Taisir. Bersama Telaga Biru. Kita ada online rasanya. Sebab kedai buku tak buka, kita ada online Telaga Biru, boleh buka Telaga Biru. Dan kita ada online, mereka boleh order online lah. Jadi sekarang PKP tak ada masalah, anda boleh order online lah untuk deliver ya. Satu saiz ni je ada, Prof. Untuk ni kita ada satu yang besar, satu yang kecil lah. Ni yang kecil? Ada yang kecil. Ada yang besar lagi. Kalau anda nak simpan yang besar, boleh lah. Boleh lah. Di situ adalah Quran-Quran Telaga Biru. Baik, okey. Sebab saya lihat, saya banyak terima mesej SMS tanya tentang cara nak mulakan bacaan macam tadilah. Kemudian macam mana nak berhenti. Sebab nafas orang Melayu ni, dia tak boleh lebih daripada 12 perkataan. Macam tadilah. Macam saya kata, kadang kajian saya 9 hingga 12, dia mesti cari tempat berhenti. Jadi untuk kita mencantikkan lagi bacaan Quran tu, bolehlah kita confident. Kalau selama ni kita rasa, betul ke aku berhenti ni? Berhenti ikut apa? Berhenti ikut suka. Boleh. Lepas ni jangan ikut suka dah. InsyaAllah boleh ikut Mushaf Taisir ni untuk memudahkan lagi bacaan anda. Terima kasih banyak itu ucapkan kepada Prof. Terima kasih. Sudi berkongsi dengan kami. Satu je pesanan saya. Satu. Apa tu? Jangan lupa kita baca Al-Quran dengan bacaan yang betul. Sebagaimana Allah Ta'ala suruh kita baca dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan bacaan bertartil, iaitu bertajwid. Mudah-mudahan kita semua dapat limpahan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Panjang pendeknya kita kena jaga. Betul. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sama-sama. Okey.